الحبشي نفعنا الله بعلومه في الدار آمين. إلى أن قال: زكاة الفطر، وزكاة الفطر واجبة على كل مسلم إذا فضل عن قوته وقوت من يقوته يوم العيد وليلته 4 أمداد بما النبي صلى الله عليه وسلم، وتجب النية في الجميع. Tak habis buat zakat? Ha? Habis lah. Zakat fitrah je. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah. Kita sebelum yang tu dah baca bab zakat dengan Ustaz Syahir. Zakat adalah rukun Islam yang keempat. Wajib setiap orang Islam mengetahui harta-harta yang diwajibkan zakat. Dalam ni dia tulis berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 je. Bukan 6 ke? Zakat ada 6 ke 5? Anak pernah bagi nota dulu masa belajar bab rukun Islam dulu. Harta yang wajib kena zakat ada berapa? Ustaz Syahir bagi berapa? 6. Dalam kitab 6 ke 5? An-Na'am, Anaqdan, Tijarah, Rikas, Ma'adin. Masyarakat. Okey. Dalam ni disebut zakat ada 6. Zakat tu terbagi kepada berapa? Dulu anak sebut 2. Yang pertama zakat badan. Zakat badan tu zakat fitrah. Yang kedua zakat harta. Yang harta ni terbagi kepada 6. Setiap orang yang ada harta wajib belajar bab zakat, terutamanya jika dia wajib belajar bab zakat tu kalau dia dah sampai had ataupun syarat yang kena zakat. Naam tu zakat apa? An-Na'am. Ini merajaah sikit sebelum masuk bab zakat fitrah ni. Zakat ternakan ataupun zakat binatang. Ada 3 jenis binatang kena zakat. Zakat apa? Binatang apa? Kambing, unta, lembu. Anta tadi sebut zakat ternakan kan. Kalau dia ternak ayam, tak kena zakat. Tak kena langsung. Kalau dia jual ayam tu, kena zakat. Zakat perniagaan. Zakat perniagaan ayam lah. Kalau dia tak kenalah zakat ayam. Tapi dia kena zakat perniagaan ayam. Kalau dia menternak kambing, dan kambing tu dijual, dia kena zakat apa? Dua-dua sekali. Saya sebut tak? Kalau berkumpul satu benda, 2 zakat. 2 zakat pada satu benda. Zakat binatang pun kena. Zakat perniagaan pun kena juga sebab dia jual kambing tu. Jadi nak pilih yang mana? Kau kena dua-dua sekali. Omar Hardi. Zakat apa kena? Siapa boleh jawab? Ilal kelas yakin Saya yakin tahu kan, tak tahu juga. Rasa pernah sebut dulu. Kalau berkumpul 2 zakat dalam satu benda, hanya pilih satu zakat sahaja. Pilih mana-mana yang nak keluarkan. Dia tak akan jadi 2 zakat pada satu benda. Tapi kalau bola kambing pun selalu tak akan jadi 2 zakat. Sebab orang yang jual kambing, dia tak akan biarkan. Sebab syarat zakat kambing ni apa dia? Zakat binatang ada haul. Haul tu adalah kambing tu berada dengan dia selama setahun. Maksudnya paling kurang yang kena zakat untuk kambing berapa? Haul nisab dia 40 ekor kambing. Ni tak tahu sebut ke tak dalam ni. Kan dia sebut syarat haul kan. Nanti anda akan belajar balik setiap binatang tu bukan haul nisab. Syarat binatang tu kena ada nisab, bilangan yang wajib zakat.
Kalau 10 ekor kambing tak kena zakat lagi, 20 tak kena, 30 tak kena. 40 ekor kambing baru kena zakat. Itu pun 40 ekor kambing tu dia bela, dia ternak selama setahun. Kalau daripada awal tahun 20, di akhir tahun jadi baru jadi 40. Tak jadi lagi, tak kira lagi sebagai 40. Dia start 40 baru kira hari pertama. Faham tak? Untuk dikiraan setahun tu bukan dah daripada 1 Januari. Tak kisahlah berapa hari bulan pun. Yang penting start ada 40 ekor kambing tu bila? 1 Mei. 1 Mei sampai 1 Mei tahun depan lah. Baru cukup setahun. Jadi barulah wajib zakat. Orang yang bela kambing untuk perniagaan, nak jual kambing untuk sembelih, buat akikah, buat kurban ni, dia tak akan biarkan kambing dia berada dengan dia selama setahun. Sebab apa? Sebab ilmu perniagaan. Kenapa? Sebab apa? Kenapa orang yang meniaga kambing, dia tak akan biarkan kambing berada dengan dia setahun? Nak lari dari zakat? Bukan. Dia kena bela kambing tu setahun. Kambing tu dah besar dah, kenapa nak bela lagi? Jual ya. Selalunya orang yang bela kambing, dia import kambing daripada mana? Australia ke mana kan. Sampai sini dia terus jual. Dia macam kandang dia tu tempat persinggahan kambing je, transit untuk dijual. Sampai sebulan, 2 bulan ataupun seminggu, 2 minggu, jual lah. Kalau dia jaga selama setahun, dia kena bagi makan selama setahun. Jadi selalunya tak akan, kalau orang yang bela kambing sikit-sikit tu lah, kalau banyak tu mungkin, tapi selalunya tak akan berada dengan dia setahun lah. Sebab rugilah dia kalau berada dengan dia setahun. Bukan sebab zakat, tapi sebab dia kena bagi makan dan sebagainya, maka akan menaikkan kos kambing tu. Sebab tu beza kambing yang orang bela lebih mahal daripada kambing orang yang di kandang. Yang penternakan kambing yang jual-jual tu, dia tak mahal sangat macam kambing kampung. Tahu kambing kampung? Kambing kampung ni macam ayam hantar makan tu ayam jual, ayam daging orang panggil. Dia beza dengan ayam kampung. Ayam kampung ni ayam yang bukan dia hidup kampung. Kalau di bandar sekalipun, tapi orang bela orang panggil ayam kampung juga. Dia bukan ayam yang kat reban yang tempat peternakan tu. Faham tak? Yang orang bela yang warna putih tu. Yang kalau orang bagi horn boleh mati tu 3 ekor. Sebab dia memang makannya kerja dia. Tak bagi horn, dia terkejut mati. Sebab dia memang tak bergerak, dia duduk situ, dia makan je. Sampai masa sebulan 2 bulan sembelih. Jadi ayam tu panggil ayam ternak, ayam bela. Kalau ayam kampung, dia yang duduk dengan kita bela sendiri, bagi kita bagi makan. Sebab apa lebih mahal ayam macam kambing kampung ni? Sebab tuan dia bagi makan, setiap hari bagi makan. Ataupun dia makan sendiri, tak kisahlah, yang pergi makan kat kampung-kampung berkeliaran tu kan. Tapi maksudnya dia diberi makan lama untuk dia besar macam tu. Tu yang dia mahal sikit. Okey. Itu zakat binatang. Zakat apa lagi? An-naqdan, emas dan perak, tijarah, perniagaan, rikas, harta karun, ma'din, lumbung, muasyarat, zakat tumbuh-tumbuhan. Iaitu al-hubub mustimar. Hubub ni bijilin, bijilin macam padi, gandum, bali. Asimar, buah. Buah yang kena zakat ada 2 jenis saja, iaitu buah anggur dengan kurma. Okey, yang tu dah baca semua kan. Ustaz Syahid dia terang dah pengiraan semua ni. Yang belakang ni, wa kadzalika yusharru lin nuqud wa tijarah yushtaratu fi hadhil anwa' an-nisab, semua tu baca dah. Okey, hari ni kita baca zakat fitrah. Wa zakatul fitri wajibatun ala kulli muslimin. Zakat fitrah itu wajib ke atas setiap orang Islam. Okey, bawah dia tulis apa? 117. Adraka juz'an min Ramadan wa juz'an min Syawal. Zakat fitrah itu adalah wajib kepada setiap orang Islam yang hidup. Adraka ni sempat dia mendapat sebahagian daripada Ramadan dan sebahagian daripada Syawal. Macam mana sempat tu? Sekurang-kurang orang yang wajib kena zakat. Sekurang-kurang orang yang wajib kena zakat ni ialah orang yang sempat hidup di Ramadan dan sempat hidup di Syawal. Kalau anta yang hidup di Ramadan dan Syawal tu kira sempat ke? Itu memang anta hidup pun, bukan sempat lagi. Maksudnya anta sepanjang Ramadan anta hidup, sepanjang Syawal anta hidup, itu memang wajib zakat. Yang misal yang dia kata sempat
sebagian Ramadan, sebagian Syawal ni macam mana? Itu kalau contoh, termasuk bayi pun kena zakat. Bayi itu kata zakat badan. Setiap badan yang Muslim wajib zakat. Cuma beza dia, siapa yang keluarkan zakat untuk dia. Ada orang yang keluarkan zakat untuk dia sendiri, tu kejut tu, yang tidur-tidur tu. Ada yang zakat dia keluarkan sendiri. Ada yang zakat orang lain keluarkan untuk dia. Kalau anak kecil, ayah dia keluarkan. Kalau isteri, tak kira lah besar ke kecil. Kan? Kalau anak tu, kalau tak balik lagi, dia keluarkan sendiri. Anak perempuan, dia tengok. Kalau dia tak kira balik ke tak, anak perempuan ni. Anak perempuan bawah ayah. Sampailah dia dah kahwin. Lepas dia kahwin, bawah suami dia pula. Okey, suami kena tanggung untuk isteri zakat fitrah. Ayah kena tanggung untuk anak zakat fitrah anak dia. Kalau mak yang dah tua, ayah yang dah tua, anak lelaki tanggung kalau ayah tu tak mampu nak keluarkan zakat. Kalau hamba tuan dia yang keluarkan zakat. Setiap orang kena keluarkan zakat untuk diri dia dan orang yang di bawah tanggungan dia. Okey. Dia kata juz'an min Ramadan wa juz'an min Syawal, maksudnya contoh, kalau seorang bayi dilahirkan pada hujung Ramadan. Ramadan habis bila? Dengan azan 1 Syawal. Azan maghrib 1 Syawal. Kan hari ni, contohnya hari ni 30 Ramadan. Dia lahir sejam sebelum maghrib. Pukul 6.30 ataupun pukul 6. 30 Syawal. Azan, sebelum azan dia lahir, budak tu. Lepas azan, dia hidup lah. Sama ada dia hidup terus ataupun dia mati. Selepas azan, dalam beberapa minit lepas azan, masuk maghrib, dia sempat juzuk min Syawal, dia meninggal. Kanak-kanak bayi tu wajib zakat. Ayah dia wajib keluarkan zakat untuk dia sebagai zakat fitrah. Dia bukan, maksudnya dia sempat puasa, bukan puasa, dia sempat hidup di Ramadan. Sama juga macam orang tua ataupun orang yang sampai ajal di Syawal. Dia puasa 1 Syawal, malam 1 Syawal dia meninggal. Dia kena zakat juga. Siapa dia keluarkan zakat? Waris dia lah, kalau dia tak keluarkan zakat lagi. Kalau orang tu meninggal pada Ramadan, dia tak wajib keluarkan zakat untuk dia. Tamam. Kalau orang tu baru lahir, kanak-kanak bayi tu baru lahir 1 Syawal, elok-elok azan Syawal, baru dia dilahirkan, dia tak wajib zakat kepada dia. Faham? Itu maksud adraka juz'an min Ramadan wa juz'an min Syawal. Tolong angkat kepala. Tak payah nak tulis pun, jangan tunduk kepala. Nak tengok kepala tu. Faham? Okey, boleh faham? Tak faham tanya. Itu zakat fitrah. Idza fadalat an qutihi wa quti man yaqutuhu yaumal 'id wa lailatahu. Dia kata wajib pada setiap orang untuk keluarkan zakat tu jika lebih. Fadalat tu maksudnya jika ada lebih daripada perbelanjaannya. Qut tu asalnya masuk makanan. Qut tu makanan. Ada lebih daripada makanannya ataupun perbelanjaan ataupun duit perbelanjaan dia untuk diri dia. Qutihi tu orang tu lah, untuk orang lelaki tu. Wa quti man yaqutu, ataupun perbelanjaan orang yang di bawah tanggungannya. Itu maksudnya perbelanjaan ataupun duit ataupun makanan orang yang di bawah tanggungannya. Contohnya seorang suami, perbelanjaan untuk dia berapa ringgit dia makan sehari. Contoh dia makan RM10, duit ada RM50, lebih tu. Ada lebih daripada tu, barulah dia wajib zakat. Anak dia, isteri dia makan semua berapa, ada lebih tak? Ada, maka wajib zakat. Tapi dikira pada yaumal 'id, pada hari raya. Hari raya, contoh raya hari ni Isnin, raya hari ni. Walailatahu, dan malamnya, malam raya. Malam raya bila? Malam ni kan malam esok, malam semalam. Malam raya bila? Ni hari ni hari Isnin, hari raya, contohnya hari raya kan, cuti kan hari ni kan. Cuti bagi pelajar SPM cuti hari ni. Sebab dapat PM baru. Apa yang sebut tadi? Hari raya contohnya hari Isnin. Malam raya bila? Semalam kan malam ni? Semalam itu kita punya apa? Adat kita ataupun kita sebut memang macam tu, malam raya semalam lah. Sebab malam Isnin bila? Semalam kan? Malam ni malam Selasa. Tapi yang dimaksudkan dalam ni, yang dikira
kadar lebihnya duit kita untuk dikeluar zakat tu adalah pada hari raya dan malamnya malam ni. Tulis itu malam raya, iaitu malam selepas raya. Maksudnya raya dan malam ni. Maksudnya nak kira duit kita lebih tu hari perbelanjaan untuk hari ni dan malam ni, bukan semalam, bukan malam semalam. Itu masuk malam raya di sini. Faham? Jadi perbelanjaan kita untuk sehari semalam, hari Isnin dan malam Selasa. Macam tu. Hari ni dan malam ni berapa ringgit untuk kita makan semua kalau ana seorang. Misalnya mungkin ana makan RM50 misalnya. RM10 orang tak makan lah ni. Anta makan kat madrasah pun RM12. Itu pun sebab masak banyak-banyak. Sehari RM12. Kalau masak seorang-seorang tak dapat, pergi makan kedai. Pagi sebungkus nasi lemak. Kalau yang ada lauk, letak lauk sikit, dah seketul ayam dah RM6. Nasi lemak. Okey, campur makan tengah hari. Cukup malam, tak campur lagi duk kunyah-kunyah. Jumpa cakui lah, jumpa apa kan. Maulah kata RM30 misalnya. Okey, ni untuk anak seorang. Kalau anak, isteri, berapa orang anak? Kira semua, ada lebih tak? Lebih daripada tu barulah untuk malam, untuk sehari semalam lah. Hari ni, siang dan malam ni. Barulah dikira wajib zakat. Tapi sekarang ni orang kira ke macam tu? Atau tak ada duit pun, atau banyak hutang pun, orang akan keluarkan zakat. Sebab zakat fitrah tu hanya setahun sekali. Dan duit yang kena keluarkan zakat tu, kalau ikut duit lah, jumlah duit sekarang ni RM7. Dia sepatutnya kena keluarkan segantang beras. Segantang beras, satu sok. Itu arba'atu amdad. Kata ustaz, kata satu sok. Sok tu gantang. Amdad tu daripada perkataan mud. Muddun maksudnya satu cupak. 4 cupak. 4 cupak sama dengan satu gantang. Itu ukuran dia. 4 cupak. 4 cupak ni, cupak ni macam mangkuk besar tu. Dia tak ada ukuran tetap lah. Dia ada ikut tempat ni lain, tempat ni lain. Jadi satu cupak ukuran dia, kalau 4 cupak sama dengan satu gantang. Satu gantang tu pun ulama khilaf, ada yang kata 2.7, ada yang kata 2.7 kilo, ada yang kata 3.6. Ikut tempat juga. Kita tengok kat kedai waktu dekat bulan Ramadan, dia ada jual beras fitrah. Beras fitrah tu bukan nama syarikat. Bukan nama syarikat tu fitrah. Bukan nama tuan punya syarikat tu. Bukan macam beras Faizah ke beras apa tu kan. Itu nama memang di-pack untuk beras fitrah. Tengok berapa kilo. Itu dah ikut pendapat, salah satu pendapat lah kot. Kalau anda beli beras fitrah tu, tak dapat harga RM7. Ana rasa lah, Allah Alam, anda tak nak beli. Orang bagi zakat fitrah dengan beras, ana rasa beras tu lebih mahal daripada yang RM7 yang terbayar tu. Maksudnya murah lah yang terbayar tu RM7 kat Selangor. RM7 kalau 2 orang, suami isteri baru RM14. Tu pun di Selangor dia pilih, dia letak kategori. Yang tadi jenis makan beras apa? Makan beras apa maksudnya beras biasa ke, beras basmati ke, beras yang basmati yang panjang ke, beras wangi apa semua kan. Dia ada yang satu orang RM7 beras biasa. Kalau beras yang lebih elok RM14. Ada yang lebih elok RM21 satu orang. Saya tak makan nasi je lah. Saya makan lauk je. Makan roti je. Nak bagi zakat gandum ke. Tu kira nasi tu, dia kira makanan asasi di negara tu. Tamam. Wa tajibu niyatu fil jami'. Wajib niat pada semua apa? Semua jenis zakat. Termasuk zakat-zakat sebelum ni. Ni dikira al-jami' tu semua jami'uz zakah. Semua jenis zakat wajib niat. Masa anda nak keluarkan zakat tu, anda kena niat lah kata zakat. Sebab tu anda sebut dulu masa apa? Masa bulan Ramadan kita buat kuliah subuh tu kan, cerita buat zakat fitrah tu. Anta kalau dah baligh, dah cukup umur, minta ke ayah nak keluarkan zakat sendiri. Maksudnya ayah hantar bagi duit kan, anda pergi bayar sendiri dekat pegawai masjid tu yang kutip zakat tu. Kalau kat madrasah mai bayar kat anak ataupun bayar kat Ustaz Ashraf pun boleh, sebab memang kami amil zakat, penolong amil zakat Selangor. Maksudnya kita pun terima zakat fitrah. Maksudnya segala jenis zakat lah kita terima. Jadi maksudnya orang yang pelajar ataupun orang yang dah baligh, dia kena keluarkan zakat sendiri sebab dia dah baligh. Ayah dia pun nak keluarkan zakat untuk dia, ayah dia kena tanya dia dulu, minta izin dia dulu. Sebab ni dah dikira macam ibadat orang lain.
Kita tak boleh buat suka-suka hati tanpa pengetahuan orang tu dan izin orang tu. Jadi ayah hantar pun kena beritahu, ni ayah nak keluarkan zakat untuk kamu. Okey, kata, oh, ayah bagi. Saya pun memang nak jimat duit. Dia kata, saya pun tak ada duit. Ayah kena beritahu dulu. Termasuk macam apa, mak kita ataupun ayah kita yang dah tak kerja apa semua kan, yang dah uzur, kita nak keluarkan, tanya, beritahu dan minta izin. Jadi kalau macam hantar, lebih baik hantar keluarkan sendiri. Pergi masjid, masa sufasu, masa sembahyang Jumaat, ada orang buka kaunter zakat, bayar zakat. Masa ni bulan Ramadan lah. Bila ni cari tak jumpa. Tamam. Wajib niat. Masa tu dia akan bagi tahu, dia akan, ni aku keluarkan zakat fitrah untuk aku. Dia akan ada lafaz itu. Okey, tamam. Ni habis bab zakat. Cuma nak tambah di sini berkenaan dengan waktu zakat tu. Waktu yang kita keluarkan zakat. Okey, di sini dia ada 5 waktu. 5 waktu keluarkan zakat fitrah. Yang pertama, hukum zakat tu wajib. Yang kedua dia kata sini, awqatu ikhraj zakatil fitri. Waktu-waktu mengeluarkan zakat fitrah ada 5. Okey, yang pertama dia kata waktu wujub. Ni mungkin anda pening sikit bab waktu ni, tapi anda terang dulu. Yang pertama wajib. Wajib dikira wajib dah orang tu keluarkan zakat, iaitu dengan mendapat sebahagian daripada Ramadan dan sebahagian Syawal. Bila anda dah dapat sebahagian Ramadan dan anda dapat sebahagian Syawal, maka anda dah wajib zakat. Bila tu? Anda masuk satu Ramadan, anda dapat Syawal belum? Belum. Jadi tak wajib lagi ya. Tak jadi wajib lagi zakat fitrah tu kat anda. Bila orang tu dah dapat sebahagian Ramadan dan sebahagian Syawal, barulah dikira wajib, dah masuk waktu wajib. Bila? Azan maghrib 1 Syawal tu. Azan maghrib 1 Syawal, masa tu confirm dah jadi wajib zakat fitrah kepada anda. Kata, Ustaz, saya bayar waktu tu tak wajib kan? Bukan tak wajib, maksudnya tak masuk lagi waktu wajib. Betul-betul. Sebab kalau kata anda meninggal sebelum 1 Syawal, kan? Jadi tak wajib kan? Tu kata, ayah saya meninggal sebelum 1 Syawal, saya boleh minta balik duit zakat tu. Tak payah minta lah, bagi je lah. Kan? Boleh nak minta balik sebab dia kira tak wajib kan. Tapi orang dah masuk, keluarkan resit untuk anda lah. Tamam. Jadi orang tu kalau hidup Ramadan dan hidup Syawal, maka dia dah sampai wajib. Dia kata sini bisyurutil wujub inda ghurubi syams lailatul aid, pada hari, malam raya. Malam raya ni pada malam istilah kita lah. Esok nak raya, malam ni. Tadi yang kata lailatul aid tu dikira dari segi pengiraan zakat tu, ada beza istilah tu. Okey. Bila masuk maghrib je, maka confirm lah, maksud tu rasmi lah, kata kita ni wajib zakat. Kalau dah bayar dah, okey, dah bayar dah, kira tak payah bayar lah. Maksudnya anda sudah menunaikan kewajipan lah. Kalau tak, sebab tu ada orang dia tunggu waktu wajib. Tunggu waktu wajib tu supaya dapat pahala wajib. Sama aja sebenarnya, dia dah menunaikan kewajipan lah. Yang kedua, waktu fadilah, waktu kelebihan. Ni waktu mendapat kelebihan. Ni waktu ni yang orang berebut nak bayar zakat. Bila? Yaumul Aid ba'da tulu'il fajar wa qabla salatul Aid. Hari raya, selepas terbit fajar hari raya hingga sebelum solat raya. Maksudnya hari ni hari raya, start waktu subuh tadi sampailah imam takbir solat raya. Itu waktu yang paling afdal mengeluarkan zakat. Siapa dia pegang? Tamam. Waktu yang paling afdal mengeluarkan zakat ialah daripada solat subuh, azan subuh hari raya sampailah takbir solat raya. Pada masa itulah anda akan tengok kalau di masjid-masjid surau ni yang ada Bangladesh, Pakistan ni, masa itulah dia berebut nak bayar zakat. Sebab tu hari itulah waktu yang fadilat tu. Tapi masalahnya kaunter zakat dah tutup. Kaunter zakat, orang yang penjaga zakat tu, amin zakat yang buka kaunter tu, dia kena serahkan duit kepada lembaga zakat sebelum tu lagi, sebelum hari raya tu. Sebab duit zakat tu nanti nak dibahagi-bahagikan kepada fakir miskin. Kadang-kadang mungkin, wallah alam lah, mungkin lembaga zakat tu dia bagi zakat kepada orang yang miskin-miskin untuk raya tu, dia bagi duit lain dulu lah, dahulukan duit lain dulu ataupun bahagian lain lah. Duit zakat fitrah tu sepatutnya kita nak sampaikan kepada orang miskin, kan? Jadi kalau pagi raya tu baru bagi, maksudnya orang miskin tak dapat lagi lah hak dia untuk berhari raya tu, kan?
Tapi tak apalah, kita nak keluarkan zakat pagi-pagi tu. Ada setengah amil zakat tu, dia akan simpan resit untuk pagi tu. Dia tahu pagi tu akan ramai orang nak bayar pagi tu. Ni so far semua ramai. Masa tu berebut nak bayar zakat. Nak dapat waktu fadilat. Kalau Ana di sini, Ana cakap siap. Abang, saya nak bayar pagi raya. Dia tu main awal sikit. Dia sediakan resit untuk kita. Dia tarik resit tu untuk berapa orang? 3 orang. Okay. Kita bayar pagi raya tu waktu fadilat. Yang ketiga, waktu jawaz. Waktu harus. Maksudnya dah boleh bayar dah. Maksudnya dah harus ataupun boleh bayar dah. Maksudnya sah dah kalau anda bayar pun. Bila? Wahuwa min awwali Ramadan. Daripada awal Ramadan, 1 Ramadan dah start boleh bayar dah. 1 Ramadan nak bayar zakat, boleh. Walaupun kita tak tahu lagi kita hidup di Syawal ke tak. Boleh, tak ada masalah. Sah dan terangkat dah kewajipan zakat dia tu. Yang keempat, waktu makruh. Waktu makruh, tulis. Ada 4 waktu dah ni sebut ni. Waktu makruh, apabila dia melewatkan sehingga selepas solat raya sampai maghrib hari raya. Bukan maghrib malam tu, siang tu, 1 Syawal tu, sampai maghrib 1 Syawal tu. Bukan, sampai maghrib, betul lah. Sampai 1 Syawal maghrib. Contohnya hari ni, waktu makruh ni bila? Daripada selepas solat raya sampai maghrib. Senang nak sebut macam tu. Solat raya, iman dah solat raya dah. Tak keluarkan zakat lagi. Masa tu baru nak keluarkan zakat. Hukumnya makruh. Melewatkan zakat sampai waktu tu. Sampailah maghrib, itu waktu makruh. Kata ustaz, kalau macam tu saya tak nak keluarkan zakat lah. Sebab makruh. Allah kan tak suka buat benda makruh. Bukan zakat tu makruh, zakat tu wajib. Zakat fitrah tu wajib. Tapi ustaz kata makruh. Makruh anta melewatkan sampai ke waktu ni, baru nak bayar. Faham? Kecuali lah kalau ada, dia kata sini, illa limaslahatin, kecuali ada masalah ataupun masalah kantizari qarib atau faqir salih, seperti menunggu adik-beradik dia yang dia nak keluarkan zakat, ataupun qarib ni bukan adik-beradik yang terfaham lah, sanak saudara lah qarib. Dia nak bagi zakat kepada sanak saudara dia, sepupu sepapak dia yang miskin, tapi sepupu sepapak dia lepas solat raya baru sampai. Jadi dia tunggu Ustaz. Tu tak apalah, sebab ada masalah, ada sebab. Ataupun fakir yang soleh, ataupun dia menunggu orang fakir yang soleh. Orang fakir soleh tu lambat. Maksud orang soleh yang fakir, dia lambat sikit sampai kita nak bagi zakat kepada dia, untuk guru ke orang lama ke, dia lambat sikit, lepas solat raya baru sampai. Jadi kita tunggulah lepas raya raya. Itu tak makruh. Faham? Makruh ni bermaksud makruh melewatkan sampai ke waktu tu. Yang terakhir, waktu haram, iaitu melewatkan daripada hari raya. Melewatkan lebih daripada hari raya, maksudnya lepas daripada maghrib tu tak bayar lagi zakat. Lepas maghrib hari raya tu, hari ni 1 Syawal, maghrib hari ni tak bayar lagi, baru nak bayar lepas isyak baru dia bayar. Hukumnya haram. Haram bukan haram zakat, tapi haram melewatkan sampai waktu tu. Faham? Berdosa ke? Berdosa lah, haram. Saya keluarkan zakat, berdosa. Bukan zakat ni dapat pahala ke Ustaz? Dapat pahala zakat dapat, tapi haram sebab anda melewatkan, anda berdosa sebab lewatkan tanpa keuzuran, tanpa sebab saja je, apa tak mau bayar lagi. Kecuali kalau keuzuran. Kalau ada uzur, apa-apa uzur lah, tak kisahlah apa-apa uzur yang diterima oleh syarak. Mungkin dia macam tadilah, duk tunggu orang tu kata nak main lah kali, lepas maghrib baru sampai, kan, ditunggu-tunggu kan. Itu dia kira, dia kata kalau ada keuzuran dikira harus melewatkan. Kalau ada keuzuran, wa takunu qadaan, dikira qada, tak kira tunai adalah, dah habis waktu dah, macam sembahyang qada kan, biduni ismin. Tapi tak kira berdosa lah sebab ada keuzuran. Ka'alam yahdur maluhu aw lam yajid al-mustahiq laha, seperti contoh dia kata, harta yang dia nak bayar zakat tu tak sampai lagi, duit dia kat bank tu tak boleh ambil, duit cucu tak boleh ambil, bank tutup ke, duit habis ke dalam tu tak boleh ambil, malam baru sampai duit tu. Ataupun orang yang layak dapat zakat tu tak sampai lagi, dia tunggu orang yang patut dapat zakat tu tak sampai, malam baru sampai, dikira keuzuran. Tapi zakat tu dikira qada sebab dah habis waktunya. Faham? Haram ni sama dengan macam anta melewatkan solat. Dia anta baca nanti, mungkin dah baca, sepatutnya dah baca, kalau kitab lain dah baca bab waktu solat. Waktu solat tu dia ada waktu wajib, ada waktu makruh, ada waktu fadilat. Waktu solat tu ada 5. Waktu subuh ada berapa waktu, waktu zuhur ada berapa waktu, asar ada berapa waktu, dia ada waktu dia tu.
Anda baca dalam kitab fiqh, dia waktu daripada awal waktu ni panggil waktu apa? Waktu fadilat, waktu bila? Waktu haram dia ada waktu haram. Waktu haram ni ialah waktu anda mengakhirkan lewat semayang, melewatkan semayang sampailah tak sempat satu rakaat pun di dalam waktu. Hantar lewat, hantar 7 1 minit habis subuh. Hantar semayang 7 pukul 7 30 saat. Ada 30 saat lagi dalam waktu. Hantar takbir, baca Fatihah, tak sempat nak rokok. Masa tu kira waktu haram. Kata haram tu bukan haram semayang. Semayang tu wajib. Yang pening pula, ustaz, semayang ni wajib ke tak wajib? Ustaz kata haram. Haram tu haram melewatkan sampai ke waktu tu. Tu masuk waktu haram. Bukan haram semayang waktu tu. Kena semayang jugalah. Ustaz, pukul 7 ni. Ni bukan dah masuk waktu haram ke? Memang haram tapi anda wajib semayang. Kenapa haram wajib semayang? Kan bergabung haram dengan wajib satu masa. Mana boleh Ustaz? Haram benda lain. Wajib benda lain. Wajib semayang. Haram tu haram anda melewatkan. Saya ada keuzuran. Kalau keuzuran anda tak kira haram lah. Kalau ada keuzuran tak kira haram lah. Tamam? Boleh faham yang tu Okey, zakat fitrah. Zakat fitrah ni apa yang wajib pada mazhab Syafi'i ialah mengeluarkan dengan beras. Wajib keluarkan mud arba'ah amdad dengan beras ataupun makanan asasi disebut. Makanan asasi tu apa dia? Makanan yang dimakan ketika halatul ikhtiar, ketika kebiasaan waktu, bukan waktu kebuluran. Waktu kebuluran orang makan apa pun. Contohnya waktu tu beras semua tak ada, apa semua tak ada, yang ada telur je. Setiap hari makan telur. Pagi telur beladar, tengah hari gulai telur, malam telur kurma, esok telur lain pula. Untuk tukar telur je. Makanan asasi dia tu telur. Nasi tu jadi telur. Maka adakah zakat dia zakat telur? Tak. Sebab apa? Sebab telur tu bukan makan ketika halatul ikhtiar. Tahu halatul ikhtiar macam sekarang ni, waktu yang biasa, kita makan apa sebagai makanan asasi? Makanan asasi tu makanan yang dia makan setiap hari. Kalau kita kata ayam, bukan ayam makan setiap hari. Yang kita memang makan tengah hari, petang, malam untuk makan benda yang sama. Kalau tempat negara Arab makan roti, itu kira gandum lah. Zakat gandum. Yang wajib, yang muktamad mazhab Syafi'i, keluarkan beras. Kata duit Ustaz, kami banyak guna duit. Guna duit itu fatwa yang membolehkan untuk memudahkan orang ramai. Sebab tu macam di Darul Mustafa, di Tarim, kita nak bayar zakat, kita tak ada beras, kita nak kena pergi beli beras pula apa semua. Jadi dia sediakan beras, dia sediakan beras banyak berpuluh kilo sini, dia dah timbang siap. Kita nak bagi zakat, kita beli beras tu, kita bayar kat kaunter zakat guna beras tu. Kita ambil beras tu, kita beli kat kaunter sana, ni kaunter penjualan beras, kita beli kat situ, kita bayar zakat kat sini. Ni zakat yang wajib atas saya. Dia bagi pilihan pula, beras ke gandum. Sebab di sana ada orang makan nasi, ada orang makan roti. Bagi sini zakat tu, beras tu dia akan letak kat sini. Jadi sini dapat duit beras, sini dapat beras yang zakat tu, nanti dia akan agihkan lah kepada fakir miskin. Orang sekarang ni fatwa boleh keluarkan dengan duit, nak memudahkan. Satu, kita tak payah beli beras. Yang kedua, fakir miskin nanti dia nak duit. Fakir miskin tu dia, kalau anda pernah jumpa kat rumah ustaz anda dulu, dia terima zakat lah sebab dia orang yang kurang, maksud dia asnaf zakat. Dia dapat zakat penuh di rumah dia tu dengan beras yang orang bagi zakat fitrah kepada dia, sebab dia layak dapat zakat. Dia nak bawa beras banyak, dia kena bawa pergi jual kat kedai pula untuk dapat duit untuk perbelanjaan dia pada hari raya. Jadi bukan nak kata pendapat Imam Syafi'i tak betul lah. Pendapat Imam Syafi'i itu muktamad. Kalau anda nak yang selamat, anda bayar guna beras. Sebab tu ada kaunter yang dia dia nak meraihkan pendapat muktamad ni, disediakan beras satu kampit di situ, beras fitrah letak situ. Kaunter yang sama, kita pergi nak bayar zakat tu, kita bayar duit, kita beli beras tu, kita beli beras kat dia satu je, dia letak beli beras RM7, dia dapat duit RM7. Lepas tu beras tu jadi hak kita, kita dah beli. Lepas tu kita, ni zakat yang wajib bagi saya untuk tahun ni lagi. Beras tu dapat kat dia balik, duit pun dia dapat. Nanti orang lain pula mai, dia jual pula beras. Faham tak? Beras satu tu je, tolak beras tu lah, itu pun tak ada masalah.
Dulu di dalam musafa, sebelum pergi raya, sebelum hari pagi raya tu dah mandi-mandi semua, sebelum pergi keluar ambil rumah anak ni, baru nak keluar zakat ni, seorang yang beli beras. Seorang yang beli beras. Semua pelajar tulabul ilim kan. Tak pergi kat kaunter dalam musafa tu, banyak sendiri. Seorang yang beli beras, satu kampit, satu gantang. Ni Ustaz Ashraf, ni zakat anak ni untuk hantar. Bagi. Layak dapat zakat kan? Layak. Okey, ni zakat anak. Dia dapat zakat tu. Ni contoh lah, bukan nak buat pun. Ni tengok kawan-kawan buat dulu. Dia, Ustaz Ashraf dah dapat zakat tu, beras tu. Dia tak keluarkan zakat, dia ambil pula ni. Ustaz Agil, ni anak punya zakat tau ni. Ustaz Agil bagi orang ni pula. Habis semua tu, kewajipan zakat selesai. Tapi boleh ke sampai ke maksud dia zakat tu? Dia kewajipan habis lah. Satu beras tapi habis lah kali. Semayang raya lepas nanti masak beras tu buat nasi impit ke apa kan. Hari raya. Wallahu alam. Ada pertanyaan bab zakat? Zakat fitrah. Kalau tak ada soalan, okey, macam doa. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فكهنا وفكه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل كتر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما وأقلاتك يا علماء نحظى بخير ونكفى كل شر ربنا واصلحنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل منا واغفر استر أنت أكرم ما ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه لناس الشفاء وعلى الآل كرم الشرفاء وعلى أصحاب المصاب الغرور اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضا ولا تجعلنا ممن خلف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على رضا أشرفنا فتب علينا التوبة تغسل لكل حبة واستر لنا العورات وآمن روعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضل وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد التشي السحب والحمد لله في البدء والتناهي حمد كثير دائم محبة النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته